warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk video tutorial pada kali ini, saya nak membincangkan ataupun menerangkan tentang tajuk ataupun topik dalam lukisan kejuruteraan, iaitu tangen dan lengkuk. Okey, sebelum ini kamu semua dah belajar tentang beberapa topik berkaitan dengan lukisan kejuruteraan, yang mana kita tahu kaedah-kaedah ni adalah asas dalam lukisan. Ianya untuk membantu kita dalam melukis sesebuah lukisan ataupun reka bentuk dengan tepat, menggunakan teknik-teknik ataupun kaedah, termasuklah tangen dan lengkuk. Okey, kita pergi kepada takrif ataupun definisi bagi tangen. Okey, tangen ni adalah garis lurus yang menyentuh lilitan bulatan atau lengkuk pada satu titik. Okey. Tangen adalah satu garis lurus yang menyentuh lilitan bulatan atau lengkuk pada satu titik, yang mana kita panggil titik tersebut adalah titik tangen. Ni penting pada takrifan dia tadi. Jadi kamu dah tahu apa itu garis lurus, apa saja garis lurus yang menyentuh lilitan bulatan atau lengkuk. Itu kita kena gunakan tangen ni tadi. Okey. Jadi bagaimana keadaan tersebut, kita boleh lihat. Okey, kita boleh lihat pada gambar rajah ni. Kalau kita lihat pada garisan warna merah ini adalah satu garis lurus dan bulatan berwarna biru ni. Jadi kalau kita lihat di sini ada sentuhan di antara garis lurus yang berwarna merah dan juga bulatan ataupun lengkuk. Lengkuk ataupun kita panggil separa lengkuk. Kalau lengkuk ni bermaksud dia mesti ada jejari ataupun radius. Dia mesti ada pusat bulatan. Ataupun kita panggil dia separa lengkuk ataupun separuh lengkuk. Jadi tak kira lah sama ada lengkuk ataupun bulatan yang menyentuh garis lurus, satu-satu garis lurus pada satu titik. Jadi ini titik yang kita panggil titik tangen, yang telah diterangkan pada takrif tangen tadi, yang telah kita bincangkan. Okey, jadi ini adalah salah satu gambaran yang menunjukkan tangen, yang diterangkan dalam definisi tadi. Ada satu garis lurus menyentuh lilitan bulatan ataupun lengkuk pada satu titik. Okey, bila ada satu reka bentuk ataupun rajah yang kita nak lukiskan mempunyai garis lurus, ataupun kita nak bina garis lurus yang menyentuh lilitan ataupun bulatan, so kita kena gunalah teknik tangen dan lengkuk. Yang mana pada langkah kerjanya nanti, perkara yang paling penting dalam kita nak bina ataupun nak lukis, kita perlu dapatkan titik tangen ni dahulu. Sebab apa? Kalau tak ada titik tangen ni tadi, maka garis lurus tak akan dapat menyentuh lilitan bulatan dengan tepat. Dengan adanya titik tangen ni tadi, maka sentuhan tadi dapat dilukis dengan tepat. Okey, jadi di sini kita boleh lihat langkah kerja macam mana tangen boleh dilukiskan. Okey, kita perhatikan. Jadi perkara yang paling penting tadi saya beritahu, kita nak dapatkan titik tangen dahulu. Ni titik tangen yang terhasil.
yang kita dah dapatkan. Maka di sini kita dah dapat satu garis lurus untuk kita sentuhkan pada lilitan bulatan. Jadi ini yang dipanggil kaedah tangent. Okey, di sini saya nak jelaskan sedikit bagaimana kita nak applykan teknik tangent tadi pada reka bentuk yang kita nak lukis. Okey, contohnya di sini ada gambar sebuah jam. Jam dinding. Kalau kita lihat reka bentuknya pada bahagian hujung ni, kalau kita lihat pada bahagian perpenjuru jam ni ada lengkuk ataupun separa lengkuk. Kemudian di bahagian tepi ni tadi ni berbentuk tegak kalau kita perhatikan, dan juga bahagian atas dan bawah ni adalah tegak, lurus. Jadi dalam lukisan kejuruteraan, kalau kita lihat pada bahagian ini dan ini kita panggil garis lurus. Sama ada atas, tepi, kiri kanan dan juga bawah ni, ini kita panggil garis lurus. Yang mana ianya menyentuh separa lengkuk ni tadi di keempat-empat bahagian penjuru jam. Kalau kita perhatikan di sini garis lurus bahagian tepi ni menyentuh separa lengkuk. Jadi separa lengkuk ni dia mesti ada pusat bulatan dan juga jejari. Dia sebenarnya satu bulatan. Tapi kalau kita lihat reka bentuk ni, ianya adalah separa lengkuk sahaja. Jadi kat sini kalau kita lihat, dalam kita nak melukis nanti sebenarnya ada satu garis lurus yang menyentuh. Di sinilah tangent berlaku. Di sinilah teknik tangent digunakan dalam kita nak melukis reka bentuk jam ni tadi. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini ada titik tangent. Di sini dan di sini ada titik tangent. Sebab itulah bila ada titik tangent ni tadi, maka garis lurus ni dapat menyentuh separa lengkuk ni dalam keadaan yang tepat. Jadi reka bentuk jam ni tadi bila kita lihat, sebenarnya inilah yang kita panggil garisan objek. Hasil jam yang diperolehi. Dan objek ini ataupun jam ini kita dapat lihat bentuk dia. Sebab itu kita panggil garisan objek. Maka garisan yang lain yang tak nampak itu kita panggil garisan binaan. Okey, saya harap boleh faham macam mana tangent ni di-applykan dalam melukis reka bentuk yang kita nak. Okey, tangent ni juga dia bukan saja melibatkan satu bulatan, sentuhan pada satu bulatan, dia juga boleh melibatkan dua bulatan. Kalau contoh ni, pada gambar raja ni saya tunjukkan pada satu bulatan sahaja. Nanti pada kaedah-kaedah yang kamu akan buat nanti, ada juga melibatkan dua bulatan yang menyentuh garis lurus. Okey. Selain daripada garis lurus, tangent ataupun kaedah tangent ni juga kita boleh gunakan apabila melibatkan bulatan dengan bulatan. Lilitan bulatan dengan bulatan yang lain. Contohnya pada gambar rajah ni,
Yang mana kalau kita lihat ada dua bulatan yang bersentuh pada satu titik yang kita panggil titik tangent. Titik tangent. Cuma kaedah ini dia melibatkan formula tambah. Sedikit formula tambah iaitu R1 tambahkan dengan R2. Jadi R ni adalah radius, yang mana R1 adalah radius bagi bulatan yang pertama. Kemudian R2 adalah radius bagi bulatan yang kedua ataupun bulatan yang lain. Ini melibatkan luar bulatan, sentuhan luar bulatan. Ini untuk tangent bagi luar bulatan. Okey, kita lihat bagaimana kaedah tangent ni tadi dapat digunakan pada kaedah tadi. Jadi di sini ada dua bulatan yang diberikan. Dua bulatan yang diberikan dan kita nak bina satu lengkuk yang menyentuh kepada kedua-dua bulatan ni. Bulatan C1 dan juga bulatan C2. Okey, kita perhatikan bagaimana. Jadi ini keadaan seperti yang saya nyatakan tadi. Ada bila tangent tu tadi dibina, maka ada satu bulatan yang akan terhasil yang kita lukis menyentuh bulatan C1 dan juga bulatan C2. Jadi pastinya pada setiap sentuhan ni ada titik tangent yang kita dah dapatkan. Baru dia boleh sentuh dengan tepat. Maka inilah hasil yang kita nakkan. Jadi garisan merah ni menunjukkan garisan objek, hasil yang kita nak pada reka bentuk yang kita nak lukiskan. Okey, kita lihat pula di bawah ni ada satu reka bentuk, contohnya part ataupun bahagian mesin yang berbentuk sebegini. Jadi kita boleh apply kan kaedah tangent bulatan luar ni tadi seperti ini. Contoh kita lihat melibatkan bahagian lengkuk bawah ni. Jadi kaedah ini kita boleh gunakan. Menggunakan kaedah tangent dan lengkuk. Okey. Seterusnya kita lihat sedikit langkah kerjanya. Jadi kamu perhatikan ada dua bulatan yang mempunyai jejari yang berbeza, R1 dan R2. Ini bulatan yang diberikan. Kemudian kita gunakan formula R tambah R1. Yang mana nanti dalam sesuatu penyelesaian masalah ataupun dalam soalan, dia akan bagi nilai R. Nilai R ni apa? Ialah nilai lengkuk ataupun bulatan yang kita nak hasilkan. Jadi R mesti ditambahkan dengan R1. Begitu juga R ditambahkan dengan radius bulatan yang kedua. Dengan menggunakan jangka lukis, kita bina kedua-dua lengkuk tadi dan ada titik persilangan di sini. Okay, kita perhatikan lagi. Jadi titik persilangan yang kita dapat ni tadi
titik C adalah pusat bulatan ataupun lengkuk yang kita nak bina. Ini kita nak dapatkan titik tangent. Jadi ini titik tangent bagi bulatan C1. Kemudian ini adalah titik tangent bagi bulatan C2. Okay, kita lihat lagi. Barulah kita dapat menghasilkan lengkuk yang menyentuh kedua-dua bulatan dengan tepat. Jadi berpusat daripada titik C, kita ambil nilai R yang diberi tadi, menggunakan jangka lukis untuk kita bina lengkuk. Maka terhasillah lengkuk yang menyentuh kedua-dua bulatan menggunakan kaedah tangent. Okey, konsep dalam kamu nak melukis nanti, perbezaan garisan tu mesti ditekankan. Jadi pada bulatan yang diberi, bulatan C1 dan C2 ni kamu perlu gunakan garisan objek. Pada kedua-dua bulatan ni mesti guna garisan objek. Dan juga garisan merah ni. Apabila kamu siapkan lengkuk ni tadi yang bersentuhan, maka garisan merah ni menunjukkan ianya adalah garisan objek. Selain daripada tu, kena gunakan garisan binaan. Okey, saya harap boleh faham lah. Okey, seterusnya ini kaedah tangent juga, cuma ianya bulatan di sebelah dalam. Kalau tadi sebelah luar, yang ini adalah bulatan sebelah dalam. Kita nak bina satu lagi bulatan ataupun lengkuk yang menyentuh bulatan yang satu lagi ataupun bulatan yang besar ni di sebelah dalam. Jadi kaedah tetap sama, kita perlu dapatkan juga titik tangent ni. Cuma yang berbezanya adalah formula yang digunakan, iaitu formula tolak. Kalau bulatan luar tadi kita kena tambah, kalau bulatan untuk sebelah dalam kita kena tolakkan. Yang mana R2 ditolakkan dengan R1. Maksudnya di sini jejari bulatan yang lebih besar perlu ditolakkan dengan jejari bulatan yang lebih kecil. Okey. Jadi kita lihat bagaimana ianya berlaku. Ada dua bulatan C1, C2 yang mempunyai jejari yang berbeza. Kemudian kita nak bina satu bulatan yang menyentuh kedua-dua bulatan tetapi sebelah dalam. Ini contoh keadaannya lah. Jadi macam mana kita ini hasil yang kita nak, lengkuk yang kita nak melalui kaedah belah dalam. So kalau kita lihat pada part mesin ni, kat mana kita boleh apply kan. Contohnya ni lah, garisan merah yang ditunjukkan ni. Jadi apabila kita nak membina ataupun melukis bentuk sebegini, so kita perlu gunakan kaedah tangent dan lengkuk untuk belah dalam bulatan. Okey, kita lihat langkah kerjanya. Saya harap kamu perhatikan.
Okey, kaedahnya sama. Cuma formulanya berbeza. Nilai R yang diberikan ni tadi untuk bulatan yang ketiga ditolakkan dengan setiap jari bulatan yang diberikan. R tolakkan R1, di sini R tolakkan R2. Maka akan dapat titik persilangan bagi pusat bulatan yang ketiga. Maka kita dah dapatkan titik tangen. Jadi dari situ kita boleh bina lengkuk yang kita nak pada sebelah dalam. Okey. Jadi garisan warna merah ni mesti garisan objek serta bulatan yang diberikan. Langkah-langkah lain mesti guna garisan binaan. Okey. Jadi ini sedikit tentang tajuk tangen dan lengkuk. Nanti saya akan berikan tugasan untuk kamu buat latihan lah. Di situ nanti kamu akan lebih faham dan segala permasalahan nanti boleh bertanyakan pada saya lah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.